والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi muliakan, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim bin Hashim, yang berusaha tim pengurusan Gema Nur Iman, seterusnya yang dikasihi dan dihormati jemaah yang setia di Google Meet Gema Nur Iman. Bagi memberkati taman syurga kita pada petang ini dengan penuh takzimnya, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Naim bin Hashim untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa pada umat Islam di Palestin yang sedang mempertahankan tanah air mereka. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat sekalian, dengan tidak membuang masa lagi dengan ini, saya menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Naim bin Hashim untuk memulakan kuliah yang bertajuk Derita Palestin bahagian kedua. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanul muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pihak penganjur Gema Nur Iman, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak dan seluruh para pendengar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Moga juga menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatan, rahmat dan keridhaannya untuk kita semua. Moga Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya memilih kita semua untuk menjadi penghuni syurganya satu hari kelak, insya-Allah. Amin. Amin, amin. Baik, insya-Allah pada petang ni, pertama saya ni sakit gigi tak berapa sihat. Yang kedua, ada sahabat yang mengikuti siri yang pertama, minta di WhatsApp, minta suruh saya menyebut fakta tu tidak selaju pada siri yang pertama. Kata dia slow-slow sikit, bukan suara slow. Kelajuan tu dipertimbangkan disebabkan laju sangat pada minggu lepas. Itu yang dimaklumkan, insya-Allah.
Saya santaikan sikit petang ni. InsyaAllah moga mendapat manfaat lah untuk kita semua, insya-Allah. Baik, saya mulakan disebabkan walaupun siri yang kedua ada lagi yang masih bertanya tentang sejarah awal Yahudi Israel sampai di bumi Palestin dan seumpamanya. Baik, saya akan menyebut beberapa fakta secara khulasah, secara kesimpulan daripada apa yang saya sebut pada minggu lepas, agar kita boleh memahami perjalanan kejahatan Zionis Israel ini, ataupun disebut golongan Yahudi, disebut dalam Quran dan juga dikaitkan dengan nama Israel. Dalam Al-Quran ada menyebut tentang Bani Israel. Baik, saya akan menyebut secara sepintas lalu, tapi boleh fahamlah insya-Allah. Bahasa yang saya guna boleh faham. Fakta yang pertama, bangsa Israel, bila sebut Israel, bersusur galur daripada Nabi Ishaq alaihi salam, anak kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dia merujuk perkataan Israel, maknanya pilihan, merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam, anak kepada Nabi Ishaq. Maka sebab itu, untuk kita memahami sebenarnya umat Islam adalah saudara jauh kepada bangsa Yahudi. Kerana Nabi Ismail alaihi salam, datuk nenek moyang kita kepada Nabi Muhammad, adalah adik-beradik tiri kepada Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim ada isteri dua. Yang pertama, isterinya bernama Sarah, yang kedua bernama Hajar. Nabi Ismail daripada mak Hajar, dan Ishaq daripada mak Sarah. Maka dia adik-beradik lah, adik-beradik mak lain. Satu ayah tapi mak lain. Maka adik-beradik lah dengan kita lah. Sebab dia adik-beradik dengan Nabi Ishaq, Nabi Muhammad datang daripada susul galur Nabi Ismail alaihissalam. Maka perkataan Palestin itu dicipta oleh orang Yunani yang memberi maksud tanah air orang Palestina atau Filastin dalam bahasa Arab. Baik, yang kedua, banyak kerajaan ataupun negara yang berebut-rebut untuk menduduki Palestin atas faktor tanahnya yang subur dan kedudukannya yang strategik. Dan adalah sejarah-sejarah yang lain. Antara kerajaan atau bangsa yang pernah menguasai, menakluki tanah Palestin, termasuklah kerajaan Mesir purba, kerajaan Roman, kerajaan Greek purba, kerajaan Byzantine, kerajaan Kan'an, kerajaan tentera Parsi, kerajaan Parsi, Khulafa ar-Rashidin di bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah menguasai bumi Palestin. Begitu juga kerajaan Mamluk. Ini kena baca sejarah kerajaan Saljuk, kerajaan Mamluk, kerajaan Mamluk, dan juga kerajaan Al-Ayyubi di bawah pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian bertukar tangan lagi, jatuh kepada tentera Salib, tentera Kristian. Kemudian diperintah pula oleh kerajaan Turki Osmaniyah, Empire Osmaniyah. Kemudian jatuh kepada pihak British apabila kerajaan Turki Osmaniyah runtuh pada 1922, maka British ambil alih. Sultan Abdul Hamid II digulingkan oleh Turki Muda, gerakan Turki Muda yang bergabung dengan British, yang bergabung dengan Israel, dengan orang Yahudi, menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II dan mereka menguasai pihak British. Kalau meneliti sejarah, sudah lebih daripada 30 kali tanah Palestin bertukar tangan. Berbagai-bagai orang berebut bumi Palestin, sehingga akhirnya bila jatuh kepada British pada tahun 1912, mereka merancang, 1917, mereka merancang deklarasi Balfour untuk membina sebuah kerajaan Israel di tanah Palestin. Kemudian 1922, bila jatuh dan pecahnya, hancurnya Empire Osmaniyah, maka perbincangan semakin
sistematik. Akhirnya pada tahun 1948 tertubuhnya kerajaan Israel, kerajaan haram penjajah di bumi Palestin. Baik, yang tiganya, Palestin merupakan tempat lahirnya agama Judaism, agama Yahudi dan juga Kristian. Tempat berdirinya Masjidil Aqsa sekarang ini didakwa sebagai tempat terbinanya kuil haikal Nabi Sulaiman. Sebuah kuil tersuci dalam sejarah Yahudi satu ketika dulu, sebelum dihancurkan oleh serangan Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masihi. Cumanya kenyataan ini, walaupun tidak ada bukti yang kukuh untuk menyokong dakwaan ini, dijadikan alasan oleh orang Yahudi untuk memiliki tanah Palestin, dan mereka merasakan mereka berhak kerana golongan Yahudi mengatakan ini rentetan daripada zaman atuk nenek moyang mereka, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan sebagainya. Yang disebut haikal Nabi Sulaiman tu kuil tersuci. Sebenarnya Masjidil Aqsa itulah. Sebut dalam riwayat, orang yang membina Masjidil Aqsa adalah Nabi Daud dan disambung oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka antara perancangan orang Yahudi ialah meruntuhkan Masjidil Aqsa tu, dan mereka akan bina di atas tapak tu, dinamakan kuil haikal Sulaiman. Itu yang dia nak sangat, dan itulah dia nak buat. Kalau dia berjaya buat, itulah kejayaan yang paling ulung bagi orang Yahudi, bagi orang Zionis. Maka Palestin ini juga merupakan tempat suci bagi penganut Kristian. Dipercayai Nabi Isa menikmati makan malam terakhir dan disalib di Baitul Maqdis. Ini semua kenyataan-kenyataan yang saya sebut ini daripada fahaman mereka lah, yang menyebabkan pakak berebut nak bumi Palestin itu. Walaupun sejarah menunjukkan pada kita semua bahawa bumi Palestin ini lahirnya para nabi, dan diperintah oleh Nabi Sulaiman, oleh Nabi Daud, oleh nabi-nabi yang lain, bahawa tanah itu adalah tanah suci umat Islam. Cuma bertukar tangan sebab semua pakak berebut bumi itu. Maka hari ini satu tamparan hebat apabila umat Islam melihat apabila tertubuhnya negara Israel, walaupun pada awalnya berlaku peperangan di antara Syria, Lebanon, Mesir pada zaman Hassan al-Banna, tetapi mereka tidak berjaya untuk mengambil kembali bumi Palestin daripada penguasaan Zionis Yahudi laknatullah sampailah ke hari ini. Sampai ke hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Isra, mengabadikan kisah Isra wal Mi'raj apabila Nabi Muhammad diperjalankan ke Masjidil Aqsa daripada Mekah. Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bertemu dengan Allah Taala, baginda sempat solat berjemaah di dalam Masjidil Aqsa, menjadi imam kepada para anbiya, kepada para nabi dan para rasul yang Allah Ta'ala boleh bawa Nabi Muhammad naik terus, tapi singgah dekat situ memberi satu isyarat kepentingan Masjidil Aqsa dan betapa pentingnya kepada umat Islam seluruhnya. Sebab tu siapa yang semayang di Masjidil Aqsa dapat ganjaran 500 kali ganda berbanding solat di tempat yang lain. Bermakna kawasan Masjidil Aqsa, keseluruhan kawasan itu adalah hak umat Islam. Ini yang direkodkan di dalam Al-Quran. Sehingga kan Allah Ta'ala menyebut pada kita semua, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah guna perkataan allazi barakna haulahu. Allah Ta'ala berkati kawasan Masjidil Aqsa dan juga linuriyahu, kawasan sekitar sekeliling negeri-negeri negara yang berjiran dengannya. Menunjukkan kemuliaan tempat itu. Sebab tu disinggahkan Nabi Muhammad bagi orang Islam memahami
bahawa tanah itu adalah milik umat Islam sepenuhnya, keseluruhannya, dan perlulah orang Islam jangan hanya melihat. Sebab tu sebelum orang Islam sembahyang menghadap ke Baitullah, maka orang Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 143. Sebelum Allah Ta'ala ubah menghadap ke Masjidil Haram, umat Islam sembahyang menghadap ke Masjidil Aqsa dulu. Menunjukkan kemuliaan, kehebatan tanah itu. Cuma hari ini sebahagian daripada kita ada yang ambil berat, ada yang tak ambil berat. Sebab tu tanah Palestin ni mula-mula dikuasai oleh umat Islam di zaman Nabi Muhammad ni ialah di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maka ini kisah yang popular lah. Cuma kalau kita baca dalam riwayat menyebut Sayyidina Umar bila masuk kota suci Baitul Maqdis dibersihkan tempat-tempat ibadah baik orang bukan Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, menunjukkan pada kita semua dengan pemerintahan Islam yang adil saja semua bangsa, semua agama dapat tinggal dengan aman dan damai, penuh dengan ketenangan. Sejarah dah tunjuk dah sebelum-sebelum ni. Pemerintahan Islam, orang Yahudi boleh duduk dengan tenang, boleh beramal dengan agama dia, orang Nasrani pun boleh beramal dengan agama dia tenang. Tapi hari ini bila dikuasai oleh orang Yahudi, kalau dulu dikuasai oleh tentera salib, maka habis dibunuh. Baik Islam, baik apa semua dibunuh. Dikuasai pula oleh orang Yahudi, orang Islam dibunuh, orang Kristian pun dibunuh, lain pada bangsa dia dibunuh. Maka Allah Ta'ala kerit kisah perjalanan pemerintahan Sayyidina Umar dapat ambil Baitul Maqdis, dapat ambil tanah Palestin dan memerintah dengan damai. Di dalam bumi Palestin tu ada orang Kristian, ada orang Yahudi, boleh ada di situ. Boleh duduk situ. Bukan mereka menguasai lah, Islam menguasai. Tunjukkan kedamaian sebagaimana Nabi Muhammad memerintah bumi Madinah. Kedamaiannya ada di situ. Namun pengkhianatan diambil oleh tentera salib, dibunuh pula lepas pada itu, dihalau keluar orang-orang Yahudi, diambil tanah orang Islam, sampailah ke hari ini sebagaimana yang kita bacalah. Palestin bertukar tangan ni antara tentera salib dengan umat Islam. Kalau baca siri peperangan salib, hampir 2 abad lamanya. Siri peperangan salib dilancarkan. Peperangan salib ni berlangsung hampir 2 abad lamanya. Maka ini yang paling epik sekali. Boleh tengoklah gambaran dalam filem Kingdom of Heaven. Tokoh Islam yang terkenal Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib. Itu kalau nak tengok video lah boleh gagah. Kalau tengok fakta-fakta, banyak buku yang ditulis tentang isu ini. Cumanya kedamaian itu apabila Islam memerintah saja yang ada kedamaian. Bertukar tangan ni sebagaimana yang ditanya tadi ni, sampailah zaman Theodor Herzl, zaman bapa Zionis moden ini yang menguasai, yang saya cerita agak detail pada minggu lepas. Akhirnya mereka berjaya menguasai bumi Palestin dan bermula tahun 1948 mereka mula membunuh orang Palestin. Ini saya nak sebut hari inilah sambungan siri yang kedua. Kejahatan golongan Yahudi yang duduk di tanah Palestin sampailah apa yang berlaku pada hari ini. Minggu lepas saya dah sebut, baik saya sebut sikit hari ini beberapa faktanya supaya kita yang hadir, yang mendengar saat ini boleh memahami perjalanan kejahatan Yahudi daripada dulu sampailah mereka mengambil tanah Palestin. Baik. Itu fakta habis. Saya sambung daripada apa yang saya berhenti pada minggu lepas. Saya nak sebut sikit berkaitan dengan kejahatan golongan Yahudi dan juga derita yang ditanggung oleh rakyat Palestin. Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mengikut catatan PBB lah, walaupun dia yang
setuju ditubuhkan negara Israel. Namun dalam fakta PBB memaklumkan pada dunia bahawa lebih 760,000 rakyat Palestin diusir dari rumah mereka pada tahun 1948. Itu waktu tahun pertama mereka ambil tanah Palestin. Diusir, dihalau, dibunuh dan ada yang melarikan diri. Hampir 1 juta, menghampiri 1 juta rakyat Palestin diusir daripada tanah sendiri. Sampailah ke hari ini yang ada lebih kurang 5.9 juta pelarian Palestin yang tinggal di tebing barat, paling ramai di Semenanjung Gaza. Dan ada yang di Jordan, sempadan, ada yang di Jordan, sebahagian ke Lebanon, sebahagian ke Syria yang jadi pelarian. Hampir 5.9 juta. Ini ada lagi di bumi Palestin, sempadan dan sebagainya. Paling ramai berada di Gaza lah, 2.3 juta. Di dalam bumi Israel, ada yang WhatsApp tanya saya, dalam negara Israel yang diambil ramai itu, ada orang Palestin? Ada. Kira-kira 2 juta orang ataupun lebih daripada 20% penduduk Israel itu adalah rakyat dan keturunan Palestin yang kekal di sana. Cuma kalau tanya macam mana mereka hidup sana, saya tak tahu. Apa jadi yang duduk di sebelah sana tu, adakah dia dah jadi macam rakyat Israel ke apa? Wallahualam. Cuma faktanya ada rakyat Palestin yang ada di bumi Israel hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Baik. Dalam 2-3 hari ini, 4 hari ini, kita sedia maklum bahawa rakyat Palestin menderita di tanah Palestin sendiri, tanah air sendiri, dibantai, dibunuh, diseksa. Dan ada satu benda yang dalam 4 hari ini ramai orang bertanya, iaitu berkaitan dengan bila berlaku gencatan senjata, berlaku pertukaran tebusan daripada Hamas, tentera Brigade Al-Qassam, ditangkapnya penduduk Israel. Hari ini pertukaran tebusan. 50 tebusan Israel dibebaskan, namun mereka kena bebas 300 rakyat Palestin daripada penjara. Baik, sedikit berkaitan dengan isu penjara Israel. Penjara Israel. Sejak daripada tahun 1948 sampailah ke hari ini, ada lebih kurang 8,000 rakyat Palestin dalam penjara Israel. Mereka dituduh dengan pelbagai tuduhan, namun tak pernah dibicarakan. Ini 8 hari bulan 10, ini tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, 8 hari bulan 10, baru-baru ni, sehingga 14 hari bulan 11. 8 hari bulan 10 hingga 14 hari bulan 11. Seramai 3,200 rakyat Palestin ditahan dan dipenjarakan di penjara Israel. 200 remaja, kanak-kanak, 78 wanita, ni dalam tempoh 8 hari bulan 10 hingga 14 hari bulan 11, tempoh sebulan ni. Dan ratusan yang sakit, yang cedera, yang perlu dirawat pun dia sumbat di dalam penjara. Dan dalam penjara dia juga wartawan, hampir 29 daripada 41 wartawan yang ditangkap dalam tahanan sejak 7 hari bulan 10 baru ni. Ada wartawan hampir 50 orang dalam penjara Israel, dan hari baru ni ditangkap lagi dalam sebulan ni hampir 29 orang yang ditangkap terdiri daripada wartawan, disumbat di dalam penjara dia. Ini kejahatan dan penderitaan yang ditanggung oleh orang Palestin. Cuma hari ini saya baca satu kisah yang saya akan baca petang ni. Kalau ibu-ibu tanya
dalam penjara tu apa yang dia buat apa dalam penjara tu. Baik. Saya baca kisah ni dan hayatilah. Seorang pemuda bernama Adam Abuda Ghais berusia 14 tahun. Adalah remaja yang dibebaskan dari penjara-penjajah. 2-4 hari ini dia dibebaskan. Adam Abuda Ghais, usia dia 14 tahun. Dia dipenjarakan dan dia dibebaskan dalam pertukaran tahanan ni dibebaskan. Dalam beberapa bulan yang lepas, dia memberitahu peguam Suruhanjaya yang dibenarkan untuk melawat dia. Dia cerita mereka memaksa saya berlutut. Selepas menutup mata saya, mengikat tangan saya, mengikat kaki. Tangan kaki diikat, mata ditutup, disuruh berlutut. 1 jam dia melutut, dia tak boleh tahan kesakitan. Kerana sebelum dia ditahan, dia aksiden dan cederalah lutut dia. Sendi kaki dia hancur. Dan dia ada implan di dalam lutut dia. Kaki dia hancur. Disuruh berlutut. Maka dia panggil seorang daripada pegawai penjara Israel dan dia maklumkan bahawa dia nak berdiri. Dia tak boleh berlutut. Sendi kaki kiri dia hancur. Dan ada implan dalam dia. Maka dia rasa sangat sakit. Dia minta supaya dia berdiri. Nak berdiri je. Maka disebabkan dia minta nak berdiri, datanglah pengawal penjara Israel ni, dipegangnya leher, dibawanya ke bilik dan dia dihantuk kepalanya ke dinding. Gedebam pada usia dia 14 tahun. Kemudian ditendangnya ke atas lantai, dipijak seluruh tubuh badan dia, terutama di kawasan implan, menyebabkan kesakitan yang teramat dahsyat. Kemudian dia dibawa ke bilik siasatan, disoal siasat selama 4 jam dan dia tak mengaku apa-apa. Ini jiwa kekentalan pejuang Palestin walaupun baru berusia bawah pada 14 tahun, dia dibebaskan baru ni usia 14 tahun. Maka dia dipijak, dia dihantuk kepalanya di dinding, disoal siasat. Maka disebabkan dia tak mengaku apa maklumat yang nak, semua dia tak sebut, 3 orang lagi masuk, dia pukul dia hingga teruk dan diberi renjatan elektrik. Sehingga wallahu alam, dan pukulan berterusan sampai suara pun tak bunyi, badan pun tak boleh nak angkat, kerana dia tidak mengaku, tidak menjawab apa yang dikenaki oleh tentera Zionis laknatullah ini. Ini apabila mereka dibebaskan, maka ini kisah yang kita boleh dapat betapa zalim dan jahatnya derita yang ditanggung oleh sahabat kita ni. Ini seorang, sebab ada yang tanya saya, ramai yang dibebaskan tu perempuan, ada yang cantik, muka hari ni habis rosak bagaikan disimbah asid, rosak habis wajah, jari dipotong habis 10 jari. Penderitaan yang ditanggung oleh saudara se-Islam kita, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, kita sama-sama Islam, bagaikan satu bangunan. Maka apabila mereka rasa derita, wajib kita merasa derita itu. Sakitnya jari, badan lain pun rasa tak selesa dan tak boleh lena. Sepatutnya itulah yang dirasai oleh seluruh umat Islam. Itu satu cerita saja. Kita dah rasa seorang. Bayangkan perempuan yang dirogol, yang wallahu alam, apalagi kedahsyatan yang dibuat sehingga ada yang dibebaskan dalam keadaan buta, yang dibebaskan dalam keadaan kaki lumpuh, ada yang dibebaskan dengan 1001 macam, ada yang sihat. Namun bagaimana mereka dilayan, wallahu alam, terutama kaum wanita, kedahsyatan yang sangat dahsyat berkaitan dengan derita yang ditanggung oleh sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak daripada tahun 1948, dianggarkan lebih daripada 115,000
rakyat Palestin yang telah dibunuh oleh rejim penjajah Israel ini. Yang dibunuh dengan kejam. Lebih daripada 100,000 dah yang dia bunuh. Maka tidak termasuk daripada yang kita baca berkaitan dengan peristiwa yang baru berlaku Taufan Al-Aqsa ini, yang pembunuhan sangat dahsyat. Baik, setakat hari ini 28, semalam 27 hari bulan, hampir 15,000 yang dah dibunuh di bumi Gaza. 15,000 bukan angka yang sikit. Kita membaca berita di Malaysia, ada orang kena bunuh, seorang jururawat dibunuh oleh suami dia. Seorang tu pun kita dah rasa marah, rasa geram, hingga anak 2 orang, suaminya tikam dia. Itu seorang baru kita merasai penderitaan itu. Maka hari ini di bumi Gaza, setakat semalam, dah 15,000 yang syahid, yang dibunuh. Dalam 15,000 itu, 6,150 adalah kanak-kanak. 4,000 wanita. 207 orang adalah anggota perubatan, doktor, jururawat, paramedik. 26 orang ahli pertahanan awam yang nak membantu, dan 70 wartawan yang telah dibunuh sepanjang 40, menghampiri 50 hari ini. Dah hampir 70 wartawan. Kerana wartawan yang bawa berita ni, yang kita boleh tahu segala benda ni, dibunuhnya wartawan. Walaupun dalam undang-undang antarabangsa tidak boleh membunuh wartawan, maka itu sasaran yang awal. Dan untuk makluman semua, bila buka pintu sempadan dalam 4 hari ini, antara yang tak dibagi masuk ialah wartawan. Sebab bila wartawan masuk, melihat kejahatannya yang dahsyat tersebar ke seluruh dunia. Sebab tu berita hari ini yang kita dapat ni pun adalah terhad. Berita-berita yang sebenar. Maka ada yang tak sampai pada kita kerana wartawan-wartawan pun dibunuh. Dipotong segala elektrik, segala wifi, kerana tak mau berita ni sampai pada kita. Dalam laporan menyebut derita yang ditanggung oleh saudara kita di sana, hampir 7,000 penduduk terperangkap di bawah runtuhan ataupun jenazah mereka terbaring di jalanan. Yang tak ada siapa nak uruskan lagi. Sebabkan semua orang dalam keadaan dibom, dibunuh, mayat bergelimpangan yang terperangkap di bawah runtuhan. Ada hampir 7,000 orang yang wallahualam kalau masih hidup pun menunggu kematian. Ataupun mereka sebahagiannya telah meninggal dunia. Dan 150,000 penduduk hilang tempat tinggal. 150,000 ini 1.5 juta penduduk kehilangan tempat tinggal. Maka jadi pelarianlah, pergi duduk tepi laut dan berbagai tempat. Bangsa yang cedera hampir 36,000 orang. Abu Ubaidah pernah dipenjarakan selama 15 tahun, Ustaz. Saya tak pasti. Cerita tentang Abu Ubaidah dipenjarakan ni, saya tidak ada maklumat. Tidak ada maklumat. Cuma dulu Syekh Ahmad Yassin pernah dipenjarakan, Syekh Aziz Rantisi pernah dipenjarakan, dan ramai. Cuma macam mana mereka bebas? Bebas apabila berlaku pertukaran tebusan. Pertukaran tebusan ini memberi kemenangan kepada tentera Brigade Al-Qassam, kerana Palestin rakyat dia nak hidup dan keluarga mereka menuntut kerajaan mereka menyelamatkan rakyat. Maka pertukaran tebusan ini memberi kemenangan secara tidak langsung. Dari sudut Israel terpaksa tunduk kepada tawaran Brigade Al-Qassam, tawaran Hamas. Bila berlaku gencatan 4-5 hari ini, maka boleh bawa masuk ubat-ubatan, makanan, dan dalam keadaan ni NGO yang ada di dalam bumi Palestin boleh bergerak menyediakan makanan, membuat rawatan. Satu benda yang baik. Walaupun kita nampak bukan kemenangan secara total, tetapi kemenangan dari sudut strategi menyebabkan Israel terpaksa tunduk dengan pertukaran banduan ini. Baik.
Maka hari ini kita melihat rumah-rumah tak ada elektrik yang disekat ini bukan hari ini, sejak sekian lama. Sejak sekian lama penduduk di Gaza hidup dalam kepungan. Hampir setiap bulan ada disekatnya elektrik. Hampir setiap bulan disekatnya sumber air. Bukannya hari ini saja, sebelum perang ni lagi. Sebelum perang yang dahsyat Taufan Al-Aqsa ini, dah disekat dari segi penggunaan elektrik, disekat dari sudut air dan berbagai-bagai penderitaan yang ditanggung oleh saudara kita di bumi Palestin. Selain mereka dipenjarakan tanpa bicara, dipenjarakan tanpa bicara. Baik, sedikit makluman yang saya boleh berkongsi pada petang ini kepada kita semua, bahawa setakat hari ini dah hampir lebih daripada 76 tahun, 75 tahun, lebih daripada 75 tahun penderitaan yang ditanggung oleh saudara kita di bumi Palestin. Bukan satu angka yang sekejap, angka yang sangat lama. Rumah kediaman hampir 200 suku juta, hampir 250,000 rumah kediaman dimusnahkan separah. Separah musnah. Sebab tu ada yang balik duduk jugalah, ada sikit-sikit lagi duduk. Cuma dalam tempoh 6-7 hari ini, sebagaimana yang disebut oleh Netanyahu, bahawa dia akan serang. Mungkin mereka akan cuba membunuh tebusan-tebusan rakyat Palestin yang dibebaskan daripada penjara. Mereka akan cuba serang untuk membunuh semula mereka ini sebagai balas dendam dan rasa tak puas hati. Masjid musnah, hampir 88 buah masjid yang musnah dan 174 masjid separa musnah. Ini tamparan hebat pada umat Islam. Bukan saja mereka menguasai Masjid Al-Aqsa, maka masjid-masjid pun dibom. Masjid dibom, pejabat kerajaan dibom, sekolah dibom, Mahat Tafiz dibom. Ini kejahatan besar yang dilakukan oleh Zionis yang kita melihat pada hari ini. Apabila tajuk derita kita ni, ini yang saya sebut pada petang ni, ini derita yang sedang dihadapi. Yang saya sebut pada minggu lepas, penderitaan daripada sejak tahun 1897, kemudian tahun 1987, penderitaan intifada yang pertama, tahun 2000 intifada yang kedua, pembunuhan besar-besaran yang dinamakan sebagai Nakbah, malapetaka, pembunuhan besar-besaran. Itu saya sebut kezaliman dulu. Ini kezaliman yang mereka hadapi dalam keadaan diusir daripada rumah, diusir daripada tanah. Mereka dibunuh, hampir lebih daripada 115,000 yang dibunuh. Dan hari ini, serangan-serangan pada hari ini, hampir 1.5 juta yang hilang tempat tinggal, yang terpaksa lari daripada bumi Gaza, duduk di kawasan-kawasan yang boleh duduk. Kalau serangan dijalankan lagi pada esok hari ataupun dalam tempoh gencatan senjata ni tamat, wallahualam, kita tak tahu apa yang akan penderitaan mungkin yang lebih dahsyat, kerana Israel sudah mula menggunakan bom fosforus yang diharamkan dalam mana-mana peperangan di dunia, tetapi dihalalkan di bumi Palestin dan dipejam mata oleh dunia. Ini bom yang dahsyat. Cuma satu berita yang baik untuk kita semua, sejak tercetus Taufan Al-Aqsa 7 Oktober baru ni, bank-bank di negara haram Israel kerugian hampir 36 juta dah. 36 million shekel duit dia lah. Disebabkan rakyat dia hampir 500,000 yang menjadi penganggur, menjadi pelarian, yang dah lari mencari perlindungan. Maka disebabkan kegagalan orang yang meminjam daripada bank-bank ini untuk bayar balik dalam tempoh daripada 7 Oktober sampai ke hari ini, bank-bank yang ada di Israel dah rugi 36 juta sampai ke hari ini dalam masa 50 hari. Maka kalaulah dipanjangkan lagi peperangan ini, bukan hanya rakyat Palestin yang dibunuh syahid,
mereka juga merasai ekonomi yang teruk di bumi Israel. Kalau 3 tahun mungkin dia boleh bankrupt. Cuma mereka ada talian hayat daripada Amerika yang membantu, dari bumi Jerman, daripada bumi UK yang membantu, dan sebahagian negara Islam yang membantu mereka. Cuma orang di Gaza yang dibunuh tidak ada talian hayat, melainkan doa daripada kita saja yang kita mampu. Dan duit ringgit yang kita kutip, kalau di bawah NGO saya, NGO Geng Telaki, kita dah salurkan fasa yang pertama, waktu 2 hari, seminggu yang pertama peperangan, 10,000 dah masuk ke dalam bumi Palestin. Dan minggu lepas, hari Isnin minggu lepas, kita serah lagi 103,000. 104,000 yang kita serahkan kepada Eid for Palestine yang ada lambang ni, Eid for Palestine, untuk dibawa ke bumi Gaza, insyaAllah. Dalam tempoh 4-5 hari ni boleh masuk bantuan-bantuan lah. Rizal Ridwan, adakah boikot wajib? Dia kalau ada arahan pemerintah menjadi wajib. Tidak ada arahan pemerintah menjadi jihad, dalam jihad fi sabilillah dalam bentuk harta, yang perlu kita laksanakan sebagai fardu kifayah. Kalau ada arahan pemerintah menjadi fardu ain untuk boikot. Tidak ada arahan pemerintah menjadi fardu kifayah. Maka selagi mana kita boleh membantu saudara kita dengan doa, dengan solat hajat, dengan qunut nazilah di dalam solat 5 waktu, dan juga dengan boikot, maka buatlah Tuan Rizal dengan semampu yang mungkin yang kita boleh. Ini sedikit maklumat yang terkini berkaitan dengan penderitaan yang ditanggung oleh saudara kita. Dan mungkin dalam tempoh terdekat ni, kalau ada interview daripada rakyat Palestin yang dibebaskan dari bumi Israel, mungkin kita akan mendapat berita yang jauh lebih menyedihkan tentang penyiksaan yang mereka tanggung sepanjang penderitaan di dalam penjara. Selain daripada yang dibom, hospital dibom, derita sahabat kita di bumi Palestin, tangan cedera, kaki putus, tangan putus, yang tidak mendapat rawatan, menanggung derita bersendirian, tanpa sebarang ubat-ubatan. Ini pun kita tak mampu untuk membayangkan tentang golongan Yahudi yang tidak ada hati perut dan juga sangat ganas, bangsa yang selalu mengkhianati perjanjian. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tempoh gencatan senjata ni pun mereka tetap, sebab tu 2 hari lepas tentera Hamas, kerajaan Hamas memberhentikan pertukaran banduan kerana dalam tempoh gencatan senjata Israel khianat, mereka telah membunuh rakyat Palestin juga. Dalam tempoh ni, dah ada perjanjian ni, dia bunuh juga, dia bunuh. Sebab satu bangsa yang khianat daripada dulu sampailah ke hari ini, yang selamanya tidak akan menepati janji yang dibuat antara dia dengan orang tengah Qatar, Mesir, Palang Merah, dia tetap khianat. Inilah Israel. Sebab tu saya jadi heran apabila ada orang Malaysia, ada orang Malaysia yang sokong Israel, ada orang Islam yang sokong Israel, dan parah lagi negara-negara Islam yang ni kita tahu mereka sokong ke atas kepentingan negara masing-masing, atas kepentingan diri masing-masing. Dan juga saya sebut dah minggu lepas yang Nabi SAW sebut hubbud dunia wa karahiyatul maut, mereka cintakan dunia dan takutkan kematian. Ini maklumat yang saya boleh sampaikan pada petang ni kepada seluruh pendengar. Ada 112 orang pada petang ni, 111 orang tolak saya. Moga ada manfaat, bahawa ada setengah masjid, surau, dia ada stok dah kutipan untuk Palestin. Nasihat saya, jangan stok kutipan untuk Palestin, kerana serangan di bumi Palestin tidak berhenti. Serangan di bumi Palestin tak berhenti. Kutipan dana dan kita bersedekah dah berhenti. Maka jangan berhenti. Teruskan menyumbang
kepada NGO-NGO yang dipercayai untuk sampai dana kita membantu rakyat Palestin. InsyaAllah beberapa antaranya Qatar dan juga kerajaan Mesir, walaupun dia proksi Israel, mereka cuba berunding dengan kerajaan Israel, kerajaan haram Israel, agar dibuat gencatan senjata yang lebih panjang ataupun terus gencatan senjata. Walaupun kita tahu Israel dia sentiasa khianat, tetapi kalau lebih panjang, insya-Allah banyak benda yang kita boleh buat untuk membantu rakyat Palestin, terutamanya dari sudut makan minum, dari sudut sumber air yang bersih, dari sudut perubatan. Ini kalau boleh masuk, alhamdulillah, alhamdulillah. Aurora yang sokong Israel tu nak hidup cepat kaya. Di dunia begitulah. Tapi ada perhitungan yang dahsyat di hari akhirat esok. Ini yang dipejam mata oleh sebahagian manusia yang mencari kehidupan dunia semata-mata. Baik, pukul 5.48 saya buka ruang kalau ada apa-apa pertanyaan yang boleh saya bantu. Kalau yang saya tak ada maklumat, saya akan beritahu saya tak ada maklumat. Saya serah balik kepada Puan untuk soal jawab, insyaAllah. Dipersilakan jemaah untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tahu, saya ada dengar yang berkenaan dengan yang negara-negara yang terlibat menyokong Israel ni sebab diorang nak ambil Gaza tu, diorang nak buat jadi terusan. Sebab sebelum ni diorang ada guna satu terusan lain, tapi terusan tu diorang tak boleh guna, saya tak ingat lah namanya sebab saya baca macam tu je. Sebab Arab Saudi ke siapa, Mesir ke tak bagi guna, jadi diorang nak buat terusan lain. Jadi tempat yang strategik diorang nak buat terusan tu dekat Gaza tu lah. Jadi tu sebab diorang nak ambil Gaza. Betul ke Ustaz? Baik. Sebenarnya dia orang nak ambil Gaza ni untuk tutup peta Palestin di bumi Palestin. Dengan 1001 alasan lah untuk terusan, untuk pelbagai lah. Memang bumi Gaza antara bumi yang subur. Bumi yang subur. Semua seluruh bumi Palestin tu subur. Bumi Gaza antara bumi yang subur lah. Dengan pertanian dan pelbagai kesuburan yang Allah Ta'ala bagi pada tanah dia. Ke hari ini tak ada terusan pun subur. Maka 1001 alasan, 1001 cara untuk nak ambil Gaza. Yang sebenarnya tinggal Gaza je. Di tepi barat tu sikit-sikit. Dia tak ada masalah sangat. Sebab dijaga oleh Fatah. Mereka sentiasa bersama dengan Israel. Tapi yang ambil sangat di Gaza ni, apabila lenyap disebabkan di Gaza itulah ada tentera yang memberi ancaman dahsyat kepada Israel. Itu yang sebenarnya. Tentera Hamas, tentera Brigade Al-Qassam berada di Gaza. Tidak berada di tempat yang lain. Walaupun 1001 alasan yang dibagi, sebenarnya adalah untuk membunuh tentera-tentera di bumi Gaza, dan ada terowong-terowong yang banyak yang menjadi tempat simpanan senjata, tempat perlindungan, tempat persembunyian pejuang-pejuang di bumi Palestin. Maka yang nak diambil sangat tu untuk itu. Bila mereka berjaya membunuh para pejuang ini dia punya angan-angan dia lah. Maka dia boleh ambil Gaza. Kalau boleh ambil Gaza, maka tutuplah peta Palestin, diubah kepada peta Israel. Maka dunia melihat peta dunia, kita pusing peta dunia tu, tak ada dah nama Palestin. Itu yang niat besar. The greatest Israel yang nak dibuat. Bukan alasan saja berkaitan dengan terusan dan seumpamanya. Wallahualam. Baik, saya ada dekat tangan saya ni ada satu makalah berkaitan dengan kejahatan agenda Yahudi Zionis. Saya boleh sebut sikit mengenai kejahatan dia. Ideologi Zionis, ideologi Zionis menetapkan bahawa seluruh orang Yahudi di dunia, walau di mana sahaja mereka berada, mereka dianggap warga negara Israel.
Di mana ada pun dianggap warga negara Israel. Asal nama Yahudi di seluruh dunia, mereka dianggap warga negara Israel. Jangan terpedaya ini Yahudi baik, ini Yahudi tak baik. Mereka dalam ideologi Zionis, pelopor Zionis, mendengarkan ideologi mereka berdasarkan Taurat yang diselewengkan oleh pendeta Yahudi. Seluruh orang Yahudi di dunia ni, walau berada di mana sahaja, mereka berada mereka dianggap warga negara Israel. Yang kedua, mereka mendakwa bangsa Yahudi adalah bangsa terpilih yang wajib untuk dipatuhi oleh kesemua bangsa yang lain. Tak kiralah apa agama. Bangsa lain pada Yahudi, Yahudi akan jadi tuan. Sebab tu dalam PBB dia ada, dalam keselamatan dunia dia ada, dalam ekonomi IMF, Bank Dunia pun dia ada. Di mana yang dia tak ada? Yahudi dia menyelinap di kesemua tempat, semua tempat dia ada. Sedikit saya sebut, yang tiga, menyetujui penegasan yang dibuat oleh para pemimpin Zionis bahawa era penguasaan agama terhadap pemerintahan sudah berlalu. Sebaliknya, tiba masanya kebendaan menguasai pemerintahan. Sebab tu dia nak menguasai dunia ni dengan kebendaan, bukan dengan agama lagi. Sebut agama, orang tak terimalah agama dia saja. Maka dengan kebendaan yang ditaburkan ke seluruh dunia, pemerintahan dia berdasarkan kebendaan. Dan itulah yang ditanam kepada dunia yang lain. Dan juga disebut dalam ideologi dia, menghalalkan apa saja cara yang akan digunakan bagi mencapai sesuatu matlamat. Golongan Zionis menghalalkan, bahkan mewajibkan perlakuan rasuah, pengkhianatan dan juga tipu daya demi mencapai cita-cita mereka. Dan banyaklah dia ada 7 ideologi dia, dan dia ada hampir 4 matlamat utama dia. Ini kena siri lain lah yang saya boleh sebut pada para pendengar sekalian. Tajuk dia mengenal kejahatan agenda Yahudi Zionis. Kalau kita nak tahulah siapakah Zionis, ideologi Zionis, matlamat utama gerakan Zionis, dan juga apakah semua Yahudi itu Zionis. Ini pun ada perbahasan yang panjang untuk kita buat kajian lah, dan juga untuk kita bacaan supaya kita tak tertipu dengan permainan Yahudi di atas muka bumi ini. Muhammad Ikhwan dalam Google Map PPN dah tak ada Palestin. Sudah. Ada sampai macam itulah, dia nak hilangkan dalam peta. Baik, ada soalan lagi? Kita ada 5 minit lagi. Tapi Allah tidak izinkan kan Ustaz kan? InsyaAllah dengan hadis Nabi riwayat Imam Ahmad yang saya sebut sebelum ni, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW menyebut akan tetap ada satu kumpulan yang sentiasa menang dan berjuang. Namun demikian, tidak mustahil pasukan itu dimusnahkan apabila seluruh umat Islam hanya sekadar melihat tanpa sebarang bantuan dan perlu datang orang lain untuk menyelamat. Moga tidak berlaku demikian. Sebab bertukar tangan sebelum ni, bertukar tangan secara total pun ada. Cuma kita mendoakan sebagaimana hadis yang menyebut bahawa datang daripada mulut Rasulullah SAW yang total itu sebelum Nabi Muhammad. Moga begitu. Yang disebut oleh Nabi Muhammad tetap akan ada. Satu kumpulan, bila ditanya pada Nabi siapa mereka, di mana mereka, ainahum, mereka berada di Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis yang akan menjaga bumi itu. Moga tidak hilang peta Palestin itu daripada dunia. Walau bagaimanapun, kita kena sentiasa cakna tentang isu ini. Dan dengan peristiwa hari ini, satu dunia agak ambil berat walaupun di kalangan orang barat berkaitan dengan isu Palestin. Moga ada kebaikan kepada para pejuang di sana, insya-Allah. Baru ini kita ada dengar tentang tentera Yaman, dia menawan kapal Israel, dan dalam tu adalah barang-barang daripada
daripada yang menyokong Israel tu, Ustaz? Baik. Itu makluman awal yang kita dapat pun pada 2-3 hari ini. Termasuk hari ini dah hampir 2 kapal laut, kapal perang Israel yang ditawan oleh tentera Houthi Yaman, yang ditawan oleh Yaman, hampir 2 buah dah. Dan juga serangan-serangan, intipan-intipan masih berlaku di bumi Yaman di dalam perairan laut. Apabila tentera Amerika ke tentera Israel yang lalu, setakat ni bantuan yang Allah Subhanahu Wa Taala munculkan, walaupun mereka berfahaman Syiah, tetapi musuhnya sama, iaitu Israel, mereka berjaya menawan kru-kru kapal, termasuk kapal tu, dan ditunda, dibawa ke di bawah kawalan tentera Yaman. Moga ada kebaikan untuk rakyat Palestin apabila dapat mengekang kejahatan Israel ini dengan rampasan kapal perang, insya-Allah. InsyaAllah. Mengenai dengan negara Arab yang menyokong Israel tu, Ustaz. Ya. Bagaimana kalau kita boykot, macam kita tidak mulai daripada sekarang lah, kita tidak buat umrah di Mekah dan ziarah Madinah. Kalau kita buat haji tu boleh lah, tapi macam buat umrah yang sunat. Kalau umrah wajib tu wajib jugalah kan. Supaya negara Arab tu dia terkesan atau tidak. Baik. Berkaitan isu ni kita perlu mendapat pandangan besar daripada para ulama lah. Disebabkan hari ini, bagaimana saya sebut minggu lepas, pandangan datang daripada Mufti Mesir, daripada Syekhsaha Kesatuan Ulama Islam Sedunia, Dr. Ali Qaradari, Syekh Tayyib Mufti Mesir, yang memberi saranan tidak menyebut tentang boikot. Mereka meminta kita menangguhkan dulu perjalanan umrah dan duit itu disumbangkan kepada rakyat Palestin. Cuma tidak ada lagi makluman terkini berkaitan dengan boikot umrah. Cuma disuruh tangguhkan umrah dalam suasana ni supaya bantu dulu rakyat Palestin, terutama umrah sunat. Tidak dinamakan boikot. Mungkin ada yang nak pergi umrah wajib dan sebagainya. Ada yang pergi juga tidak berdosa lah. Disebabkan hari ini diletakkan penangguhan itu kepada umrah sunat, dan itu ada dari sudut hukum aulawiyat. Bahkan daripada fatwa Al-Qaradawi menyebut, memetik daripada fatwa Syekh Anwar Jundi, bahawa sepatutnya bahkan sampai tahap wajib bagi orang yang nak buat umrah sunat untuk menangguhkan agar kita menyumbang duit itu kepada orang Palestin. Dia berbeza, kita tangguh umrah sebagai contoh boikot, duit simpan. Tak boleh. Tak jadi saranan daripada Mufti Mesir dan Dr. Ali Qaradari. Yang disarankan hari ini tidak disebut nama boikot, cuma disarankan tangguh dulu ibadah umrah dan tangguhlah segala perjalanan, nak pergi berjalan ke Korea kah, ke mana kah, tangguh, duit tu sumbang kepada penduduk Palestin. Nampak dari satu sudut macam boikot, tapi perkataan itu tidak muncul di dalam kalam mufti. Cuma hari ini saya tak berani komen tentang isu ni. Kita menunggu kalau ada update daripada Kesatuan Ulama Sedunia, saya akan maklumkan daripada semasa ke semasa berkaitan dengan isu ini. Cuma negara-negara Arab ini antara bangsa yang degil, yang tetap bersama dengan Amerika, tetap mendiamkan diri. Maka hari ini sebagaimana saranan ulama, kita mulakan dulu dengan memboikot produk-produk, barangan-barangan daripada Amerika, sekutunya daripada Israel, dan kalau ada yang nak boikot lain pada itu atas faktor kesedaran diri sendiri dan pandangan diri sendiri, itu terpulang, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada yang lagi nak bertanya?
Muhammad. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, soalan saya, kunut nazilah sampai bila kita boleh baca? Baik. Bagaimana yang disebut oleh para ulama, selagi peperangan itu tidak berhenti, kita boleh laksanakan kunut nazilah. Sebab dinamakan musibah. Kalau zaman Nabi, apabila sahabat Nabi dibunuh, habis dah. Perang habis dah. Cuma mereka dibunuh, hampir 70 orang qurra yang menghafal Al-Quran dikhianati dan mereka dibunuh. Satu peristiwa tu lah. Satu hari tu mereka dibunuh. Hampir 70 orang sahabat Nabi. Nabi buat kunut nazilah selama 30 hari. Selama 30 hari. Satu kes tu bukan perang selama sebulan. Dibunuh sahabat Nabi, dibantai, dibunuh. Satu hari, 2 hari itu saja. Namun Nabi membaca kunut nazilah selama 30 hari. Lamanya. Dalam solat 5 waktu. Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyak. 5 waktu. Bukan dalam semayang hajat. Kunut nazilah ni dalam semayang fardu. Maka hari ini, 4 hari ini stop gencatan senjata. Tetapi statement daripada Menteri Pertahanan Israel, daripada Menteri Israel, mereka tidak akan berhenti menyerang Palestin sehingga mereka dapat ambil Gaza. Maka hari ini kita berdoa pada Allah SWT. Sebelum saya tutup pada petang ni, saya sebut sikit. Ada seorang bernama Utbah bin Abu Lahab. Dia anak Abu Lahab. Dia pernah kahwin dengan anak Nabi. Bila Nabi terima wahyu, dia ceraikan anak Nabi. Pernah satu hari, dia berdepan dengan Nabi dan dia maki Nabi. Dia maki Nabi, mengeluarkan kata-kata yang sangat buruk. Sehingga Nabi SAW telah mendoakan keburukan pada dia. Nabi sendiri doakan keburukan kepada Utbah, kepada Utbah bin Abu Lahab. Doa dia seumpama doa yang kita baca di dalam kunut nazilah je lah. Di dalam kunut nazilah kita baca kalban min kilabik. Kalban min kilabik. Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan anjing-anjingnya agar membunuh Utbah. Doa yang dia baca, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimlah ke atas mereka seekor anjing atau binatang buas yang engkau ciptakan daripada haiwan-haiwan buas ciptaanmu untuk membaham mereka. Maka lepas Nabi berdoa, satu hari Utbah bin Abu Lahab dalam perjalanan pergi berniaga, singgah di tengah-tengah padang pasir. Dia risau sebab Nabi doa walaupun dia tak beriman, dia bimbang doa Nabi ni mesti makbul. Dia percaya. Maka dia suruh pengawal jaga dia kiri, kanan, depan, belakang. Namun Allah Ta'ala apabila nak memusnahkan seseorang, kawallah macam mana pun. Maka Allah tidurkan semuanya. Maka apabila pengawal dia bangun, maka kepala Utbah bin Abu Lahab sudah hilang dimakan oleh faqatalahul asad. Kata Nabi, lalu dia dibunuh oleh singa. Kepalanya ditelan oleh singa, dibaham oleh singa. Maka dalam doa yang kita baca kunut nazilah, selain kita meminta bantuan Allah Ta'ala memberi kekuatan pada orang Palestin, kita mendoakan juga dengan ayat yang sama, kalban min kilabik, agar Allah hantarlah singa, anjing, binatang buas yang lain untuk membaham Yahudi Israel laknatullah ini. Sebab tu dalam doa-doa yang lain kita boleh baca Allahumma arsil alaihimut tufan wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dam. Ya Allah, hantarkanlah kepada mereka taufan ataupun banjir, wal qummal wal jarad wal qummal wad dafadi'. Dulu pernah Allah hantar kepada Fir'aun, pengikut Fir'aun, bala berupa bentuk taufan, didatangnya katak, didatangnya belalang, didatangnya kutu, didatangnya darah. Semua tempat penuh dengan darah sampai nak minum tak boleh. Semua tempat penuh dengan belalang sampai membunuh mereka. Ini doa yang pernah Allah sebut dalam Quran.
boleh kita doa. Begitulah dalam qunut nazilah. Doalah Tuan, selagi mana hari ini mereka membantai saudara kita di bumi Palestin, selagi itu kita boleh menadah tangan melakukan qunut nazilah agar Allah Ta'ala memberi bantuan kepada saudara kita di sana. Saya rasa cukup sekadar ini, 6-7 minit. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang berikutnya. InsyaAllah saya serah balik pada Puan admin Gemar Nur Iman. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathiran jaza kepada Al-Fadil Ustaz tim AJK Gemar Nur Iman dan para jemaah pencinta ilmu kerana telah mengimarahkan Taman Syurga Gemar Nur Iman pada petang ini. Marilah kita terus menyumbang kepada Palestin melalui NGO yang dipercayai dan jangan lupa sentiasa berdoa untuk kesejahteraan rakyat Palestin dan membaca kunut nazilah selama 30 hari seperti yang telah disarankan oleh Ustaz. InsyaAllah. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah berlangsung, kami memohon jutaan kemaafan. Dan izinkan saya untuk memawarkan kuliah pada malam ini. Ustaz. Baik-baik. Silakan. Pada malam ini, pada jam 8 malam, Ustazah Misnah binti Misran dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Dan pada jam 9 suku malam, Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh, tahsin Al-Quran dan makrijul huruf. Sekali lagi dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih, dengan doa tasbih kafarah surah Al-As dan juga doa nazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqimu ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mudriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim ihzimhum wansurna 'alaihim ihzimhum wansurna 'alaihim. Allahumma arsil 'alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafadi'a wad dam. Allahumma arsil 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahumma 'alaika bil yahud wan nasara wa man walahum kama ahlakta 'adan wa samud. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin fi Palestin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin wal mazlumin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli hin wa fil ardil Islam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak jika kasar bahasa salah silap. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya dan semua para pendengar memaafkan saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Puan Rosniati Mansur
dan seluruh admin Gema Nur Iman dan seluruh para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.